Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi 5 September 2023. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Kembara Kenali Borneo selah keprihatinan yang di-Pertuan Agong terhadap rakyat. Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melawat Pangkalan Polis Marin Lahad Datu bagi meninjau operasi menjaga keselamatan rakyat di kawasan itu. Sultan Abdullah berkenan menyaksikan demonstrasi aset seperti bot, kapal dan pesawat. Pelbagai formasi dipertontonkan bagi memberi gambaran operasi banteras aktiviti, penyeludupan dan jenayah rentas sepadan. Baginda turut berkenan menyaksikan pertunjukan payung terjun pasukan khas Eskom dan Polis Raja Malaysia PDRM Lahad Datu yang diketuai Sarjan Major Muhammad Arif Abdul Rashid. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah bertitah agar masyarakat di Lahad Datu memperbanyak jenis tanaman di kawasan masing-masing. Titah baginda ia bukan sahaja mampu memberi khasiat kesihatan, malah dapat menambah sumber pendapatan hasil jualan tanaman berkenaan. Tanaman-tanaman seperti yang dinyatakan tadi Permaisuri, kerana itu semua adalah hasil boleh kita jual dengan harga yang berpatutan. Dan sebab itulah saya bersyukur kerana dapat juga sempat makan durian kampung, lagi sedap, kurang manis sikit pada musangking. Baginda bertitah pada majlis santapan bersama kira-kira 1,000 masyarakat Lahad Datu sempena program Kembara Kenali Borneo di Dewan Perdana Lahad Datu. Daerah Lahad Datu merupakan destinasi kedua persinggahan Sri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri Agong selepas daerah Tawau. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong meneruskan jelajah ke daerah Sandakan semalam selepas mengunjungi daerah Tawau. Baginda berdua tiba di Pekan Kota Kinabatangan sekitar 10.15 malam tadi. Walaupun menanti daripada petang sehingga ke malam, namun tidak mematahkan semangat dan keterujaan masyarakat di Kinabatangan untuk menantikan ketibaan baginda berdua melalui Jalan Kinabatangan. Kepribadian mesra rakyat yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri terselah apabila berkenan menyantuni penduduk yang menanti baginda berdua. Dalam pada itu, Sri Paduka Baginda berdua tiba di Sandakan pukul 12.35 tengah malam tadi. Keberangkatan tiba disambut Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan. Di Sandakan, yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong akan melawat Pusat Pemulihan Orang Utan Sipilok di Batu 14. Selain dijangka menamakan seekor anak orang hutan di Pusat Pemulihan berkenaan. Selepas daerah Sandakan, baginda berdua akan meneruskan destinasi Kembara Kenali Borneo ke daerah Telupit dan beberapa lagi lokasi menarik di Sabah. Sarawak bersedia menyambut keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong serta Raja Permaisuri Agong menerusi Kembara Kenali Borneo. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkongsi keterajaan rakyat Sarawak menanti ketibaan konvoi diraja ke negeri tersebut. Beliau yakin momentum kemeriahan sambutan oleh rakyat Sabah akan diteruskan di Sarawak selain menjadi wadah Sri Paduka Baginda berdua mendekati penduduk setempat. Supaya infrastruktur di Sabah itu diperbaiki, sama ada jalan, masalah air dapat diselesaikan, banjir dapat diselesaikan. Itu yang disampaikan sewaktu mereka berjumpa dengan Tuanku, dan Tuanku dah menyampaikan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Dan saya kira perkara ini sudah pasti akan sampai kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga, dan sudah pasti akan dibincang di Kabinet bila selesai nanti kembaran di-Pertuan Agong. Datuk Seri Fadilah ditemui media di Subang selepas menghadiri pelancaran Kembara Kenali Borneo di Tawau. Konvoi dijadual meneruskan perjalanan memasuki sempadan Sarawak pada Khamis ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba semalam di Jakarta, Indonesia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan mesyuarat berkaitan. Beliau yang diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta pada pukul 3.20 petang waktu tempatan. Ketibaan beliau disambut Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia,
Budi Ari Setiadi, Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Said Mad Hasrin Tengku Hussein. Datuk Seri Anwar mengetahui delegasi Malaysia ke sidang kemuncak itu dari 5 hingga 7 September. Yang kedua dihadirinya selepas sidang kemuncak ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Ini adalah sidang kemuncak pertama beliau bersama 7 rakan dialog ASEAN iaitu Australia, China, Jepun, India, Korea Selatan, Amerika Syarikat dan Kanada. Hubungan dua hala Malaysia dan Indonesia bukan sahaja dalam bidang diplomatik dan ekonomi, malah melangkaui bidang seni budaya seiring dengan konsep Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ketika menghadiri program Santai Bersama Anwar bersama pempengaruh dan selebriti tempatan di Jakarta. Dalam negara madani ini, pemerkasaan ekonomi, budaya, seni. Jadi selain dari bicara soal kerjasama dua hala diplomatik dengan Presiden Jokowi, kita juga bicara dengan pengusaha dan pelabur, dan saya dapat satu penghormatan kerana seniman dan seniwati dan influencer terkemuka Indonesia dapat kesempatan bersama, dan saya manfaatkan juga daripada pengalaman mereka, cadangan untuk bukan saja hubungan dua hala tapi juga mengajar saya tentang erti pemerkasaan seni budaya. Antara selebriti Indonesia yang hadir, Melly Goslow dan suami Anto Heard, Mulan Jamilah, Selvi Kitty, Kartika Putri, Habib Usman, Iman Tang dan artis tempatan Malaysia, Fazura. Rata-rata selebriti yang ditemui gembira dengan pertemuan yang diadakan. Ia sekaligus dapat menjadi medium buat mereka memberikan cadangan dan harapan kepada Perdana Menteri mengenai industri seni untuk kedua-dua negara. Tetap berharap Malaysia sama seperti harapan saya di Indonesia, selalu memperhatikan nasib-nasib para seniman. Saya tadi titip juga kepada Pak Anwar untuk memperhatikan seniman-seniman di Malaysia yang terlebih lagi yang sudah tidak ada seperti ahli waris P.Ramlee dan adalah bagaimana kita semua, saya beserta teman-teman yang hadir dari Indonesia ini bertemu dengan Bapak Anwar ini dalam upaya untuk menjaga hubungan baik, kerjasama mungkin bilateral di antara Indonesia dan Malaysia, dan tentunya mudah-mudahan semakin baik. Jadi hari ini senang banget ya kita bisa gabung gitu, positif sekali karena kan kita memang pengennya hubungan Indonesia-Malaysia itu harmonis karena kita negara tetangga dan harusnya memang tetangga itu kita saling support, saling sayang, saling mendukung dan juga bangkit bersama gitu. Pertemuan yang sangat-sangat informatif, menginspirasi dan juga ialah bukan calang-calang ya, sebab Malaysia dengan Indonesia tu kita tahu kita sangat rapat. Jadi perjumpaan hari ini bisa merapatkan lagi silaturahim kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Polis mengesahkan menerima laporan berhubung satu kes pembantu rumah warga Indonesia mendakwa didera majikannya yang merupakan bekas ahli politik. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Umar Khan berkata laporan polis daripada pembantu rumah berusia 54 tahun itu dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang Jaya pada 4.16 petang 22 Ogos lepas. Menurut Datuk Husin, menerusi kenyataan memaklumkan satu kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan dengan sengaja mendatangkan kecederaan menggunakan senjata. Jika disabitkan kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 10 tahun atau denda atau sebat atau kedua-duanya sekali. Beliau berkata kertas siasatan telah dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya dan tindakan susulan akan dilaksanakan bagi melengkapkan kertas siasatan untuk mendapatkan pertuduhan ke atas suspek yang juga seorang ahli perniagaan. Saudara, gejala dadah semakin meruncing. Di Johor, 63 individu berusia 19 hingga 56 tahun ditahan dalam operasi khas pusat hiburan di 2 pusat hiburan Malaysia sekitar Johor Bahru.
Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata tangkapan itu dibuat hasil pemeriksaan ke atas 210 individu yang sedang berhibur dalam permis berlesen. Hasil saringan air kencing mendapati 36 lelaki dan 22 wanita positif dadah jenis ketamin serta metamfetamin. Turut ditahan 4 warga asing yang tidak mempunyai dokumen perjalanan sah dan seorang tangkapan dikehendaki pihak polis. Kesemua direman selama 2 hari. Kes disiasat mengikut Seksyen 6/1/C Akta Immigration 1959/63 dan Seksyen 15/1/A Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang bayi lelaki berusia sebulan meninggal dunia selepas kereta dinaikinya bersama 4 ahli keluarga terlibat kemalangan di Paguh Muar, Johor. Ketua Polis Daerah Muar, Assistant Commissioner Rais Mukhlis Azman Aziz berkata, kemalangan turut mengorbankan seorang penunggang motosikal lelaki berumur 20 tahun. Siasatan awam dapati kemalangan di kilometer 144.40 Lebuh Raya Utara Selatan 3.10 pagi melibatkan 2 buah motosikal dan sebuah kereta. Semasa di lokasi kejadian, motosikal mangsa terbabas lalu terjatuh di atas jalan menyebabkan seorang lagi penunggang motosikal di belakang mangsa turut terjatuh ke bahagian kanan jalan ketika cuba mengelak. Mangsa kemudian telah dilanggar kereta yang dinaiki 5 sekeluarga sebelum kereta tersebut hilang kawalan dan terbabas ke kiri jalan. Mangsa menaiki motosikal meninggal dunia di lokasi kejadian manakala bayi meninggal dunia semasa menerima rawatan akibat kecederaan parah. 4 ahli keluarga bayi tersebut serta seorang lagi penunggang terlibat cedera dalam kejadian dan kini dirawat di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar. Proses undi awal bagi Parlimen P161 Pulai akan berlangsung hari ini melibatkan 2 pusat mengundi di Markas Pasukan Polis Marin Wilayah 2 dan Balai Polis Kempas. Untuk perkembangan situasi pagi ini di lokasi terus bersama Anas Makno di Markas PPM Wilayah 2 Tampoi, Johor Bahru. Silakan Anas. Baik, terima kasih Nurul. Betul-betul seperti dimaklumkan, saya berada di salah satu pusat mengundi awal yang dibuka hari ini bagi pilihan raya kecil Johor Parlimen Pulai P161 iaitu di Markas Pasukan Polis Marin Wilayah 2 di Tampoi. Dan satu lagi pusat mengundi yang dibuka hari ini adalah di Balai Polis Kempas. Dan istimewanya di sini terdapat 881 anggota polis dan juga pegawai akan menunaikan tanggungjawab mereka di Dewan Nusantara di dalam Markas Pasukan Polis Marin Wilayah 2 ini. Bermula 8 pagi nanti mereka akan mula dibenarkan untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi sehinggalah pukul 5 petang nanti. Dan untuk di pusat mengundi ini terdapat 16 petugas pilihan raya akan ditugaskan untuk menjaga 2 saluran. Secara keseluruhan ada 3 saluran dibuka untuk pusat undi awal, tapi di pasukan di pasukan Polis Marin Wilayah 2 ini terdapat 2 saluran dan akan dijaga oleh 16 petugas pilihan raya. Dan sepanjang proses ini juga seperti pilihan raya sebelum-sebelum ini, anggota dan pegawai ini akan tiba dan menunjukkan MyCard masing-masing sebelum dibenarkan untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dan selain itu saya difahamkan untuk tetamu yang mungkin akan datang untuk melihat proses pilihan raya ataupun proses undi awal ini berlangsung. Salah satunya adalah saudara Suhaizan Kayat, iaitu calon Pakatan Harapan bagi Parlimen ini yang akan datang membuat tinjauan, melihat sedikit suasana proses undi awal di sini. Dan selain itu juga Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzaman Mamat juga difahamkan akan meninjau 2 lokasi ini di Markas Pasukan Polis Marin Wilayah 2 dan juga di Balai Polis Kempas untuk beliau sama-sama kongsikan keadaan semasa. Dan semalam juga beliau ada keluarkan kenyataan ada lebih kurang 200 anggota ditugaskan untuk memastikan kelancaran proses undi awal
pada hari ini. Dan sekian dulu, saya rasa itu saja yang boleh kongsikan setakat ini berkenaan dengan keadaan semasa sebelum proses undi awal di Markas Pasukan Polis Marine Wilayah 2 ini berjalan. Kembali dulu kepada Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Anas Makna, terima kasih atas perincian itu. Sementara itu, satu lagi pusat mengundi awal turut berlangsung iaitu di Balai Polis Kempas. Laporan lanjut kita bersama dengan Erwin Zaid. Erwin, silakan. Baiklah, terima kasih. Saya kini berada di pusat pengundian awal di Balai Polis Kempas Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini hari pengundian awal bagi P161 Pulai. Dan sekarang jam menunjukkan kira-kira 7 suku, kira-kira sejam sebelum pusat pengundian awal ini beroperasi. Dan bagi pusat ini hanya terdapat satu saluran saja dibuka kerana jumlah pengundi awal daftar di sini tidak banyak, iaitu hanya 46 pegawai dan anggota polis sahaja. Dan berbanding 881 pegawai dan anggota polis yang akan mengundi di pusat pengundian awal Markas Pasukan Polis Marine Wilayah 2 di Tampoi yang mempunyai 2 saluran undi. Dan juga hanya Parlimen Pulai sahaja yang terlibat dengan pengundian awal bagi PRK ini kerana tiada undi awal dijalankan di Don Simpang Jeram. Juga seramai 269 warga PDRM akan ditugaskan sepanjang proses undi awal ini berjalan. Dan bagi pusat undi awal di sini, ia akan beroperasi selama 4 jam sahaja, iaitu bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Berbeza dengan di markas PPM yang akan beroperasi sehingga 5 petang. Dan bagi P161 Pulai, 3 calon bertanding untuk kerusi ini, iaitu Suhaizan Kayat daripada Pakatan Harapan, Zulkifli Jaafar daripada Perikatan Nasional dan Samsudin Muhammad Fauzi, calon bebas yang bertanding di bawah logo kunci. Dan sekian laporan saya dari P161 Pulai yang sahih di RTM. Kita kembali semula ke Nurul Zamri. Erwin Zaid, terima kasih atas perincian itu. Berita pagi akan kembali selepas ini. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Bertemu kembali. Seramai 1,382 anak pendatang tanpa izin berusia 18 tahun ke bawah ditempatkan di depo tahanan seluruh negara. Berikutan itu, kerajaan akan memindahkan secara berperingkat kumpulan itu ke premis penempatan sementara yang lebih kondusif. Sebagai permulaan, sejumlah 80 kanak-kanak parti daripada depo imigresen Semenyih, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan Bukit Jalil dipindahkan secara berperingkat ke Baitul Mahabbah di Nilai Seremban. Kita kenal pasti 80 dan kita tempatkan sebagai kumpulan pertama. Dan bergerak ke hadapan nanti, kita bertekad dengan jumlah yang ada 1,382 tadi. Usaha kita ni tak terhenti di sini. Ya, kita akan teruskan lagi pembukaan sehingga membolehkan Jabatan Imigresen melaksanakan tugas mereka, bukan saja mengendalikan depo sedia ada, tetapi juga mengendalikan depo tujuan khusus untuk tahanan kanak-kanak. Beliau merasmikan Baitul Mahabbah yang merupakan pusat penempatan sementara pertama buat kanak-kanak parti dalam tahanan. Permis dilengkapi dengan ruang pembelajaran, bilik pemeriksaan kesihatan dan taman permainan.
Kementerian Dalam Negeri, KDN dan Polis Raja Malaysia sedang mengkaji kaedah kawal selia yang sesuai bagi menguruskan hal ehwal pesara polisan bekas polis. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasrallah berkata, ia bagi menjamin kebajikan golongan ini yang meliputi sejumlah 42,278 orang setakat penghujung tahun lepas selain menghargai sumbangan dan jasa mereka. Sehingga penghujung 2022 dapat 42,278 pesara polis dan bekas polis yang didaftarkan. Dan berdasarkan unjuran kita, pegawai kanan juga anggota di pelbagai peringkat, pada tahun 2023 yang bersara seramai 3,990 orang yang menjadikan jumlah keseluruhan pada penghujung 2023 adalah sebanyak 46,268 orang. Ini jumlah dan angka yang besar dan oleh kerana itu PDRM dan Kementerian Negeri sedang mengkaji kaedah kawal selia yang baik dan berkesan bagaimana kita mahu mengurus tadbir pesara-pesara dan bekas polis. Selain itu, beliau yang juga pengurusi tabung amanah warisan polis berkata, terdapat keperluan untuk mengkaji semula bentuk bantuan yang diberikan di bawah tabung berkenaan. Beliau berkata demikian kepada media di Muar Johor. Program Serap Industri IIP akan menjadi platform kepada universiti di negara ini dalam membangunkan bakat berkemahiran tinggi dan menepati permintaan pihak industri. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata menerusi IIP, para graduan dan siswa desah akan menerima bayaran gaji bermula RM4,000 berpadanan dengan bakat dan kemahiran mereka melalui kerjasama dengan pihak industri yang terlibat. Yang disediakan oleh universiti tetapi dengan kerjasama pihak industri supaya program itu sesuai, program latihan itu sangat sesuai sebelum mereka ni diserap masuk dalam industri. Kalau tidak dulu keluar daripada universiti, masuk industri kata tak menepati kehendak dia, maka gaji pun tak sepadan dan kita dapat lakukan pembelaan kepada graduan-graduan khususnya untuk pertama ni dalam bidang E&E. Beliau mengadakan lawatan ke Opsta Berhad di USM Georgetown. Pelancongan Islam berkonsep patuh syariah menjadi fokus utama pada persidangan Asia Islamic Tourism Expo 2023 ITEX 2023 pada 13 hingga 15 September ini. Acara pelancongan bertaraf antarabangsa melibatkan pemain industri dari seluruh Asia ini merupakan platform penting untuk memperkenalkan sektor pelancongan Islam kepada dunia. Jadi kita mengadakan satu pasaran yang mana yang penggiat pengusaha yang menjual package, yang menjual produk seperti hotel, seperti hospital, medical tourism, seperti teknologi, innovation, dia akan datang ni memperkenalkan, mempromosikan produk-produk dia. Ya, jadi kalau hospital, aku ada hospital. Patuh syariah. Orang kita akan tertarik. Beliau berkata demikian pada majlis sidang media ITEX di Bandar Sunway, Selangor. Pameran akan dibuka kepada pengunjung bermula jam 10 pagi hingga 6 petang di Sunway Pyramid Convention Centre. Perkembangan luar negara, ASEAN akan menentukan tindakan seterusnya bagi menangani ketidakstabilan di Myanmar dengan lebih berkesan. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, ia dibuat selepas kajian semula konsensus 5 perkara dilaksanakan. Kita akan mengemukakan beberapa cadangan ini kepada pemimpin di peringkat mesyuarat sidang kemuncak nanti tentang langkah-langkah seterusnya yang akan dilakukan berdasarkan kepada review yang telah dilakukan bagaimana usaha-usaha kita untuk memastikan agar keberkesanan dalam menangani isu Myanmar ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Beliau turut menekankan kepentingan perpaduan dan keharmonian dalam ASEAN sebagai pemacu serantau yang aman dan stabil. Dalam pada itu, isu jenayah rentas sempadan turut dibincangkan semasa mesyuarat Majlis Komuniti Politik Keselamatan ASEAN ke-27. Malaysia turut membangkitkan isu penipuan pekerjaan yang turut disokong Kemboja, Filipina dan Thailand. Rejim kehasil yang kukuh yang disatukan boleh membantu ASEAN meraih potensi nilai ekonomi digital sehingga $2 trilion Amerika Syarikat jelang 2030. Jumlah itu melonjak daripada $300 juta Amerika ketika ini. Menurut Menteri Perlaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, pertumbuhan pesat e-dagang dan ketersediaan platform digital merupakan peluang bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS di ASEAN untuk meningkatkan penyertaan mereka dalam pasaran domestik dan antarabangsa. Ini meliputi rangkaian sosial dan pasaran e-dagang. Perbincangan tadi adalah mengenai bagaimana kita boleh membantu syarikat-syarikat ini meningkatkan perdagangan mereka melalui menyelaraskan dari segi bukan saja sistem tapi juga dari segi perundangan, regulatory dan guideline. Kerana setiap negara mempunyai different ataupun perbezaan dari segi legislationnya, dari segi undang-undangnya dan sebagainya. Jadi kalau kita nak katakan nak berniaga di Malaysia, nak ekspor ke Indonesia ataupun nak ekspor ke Thailand, dia masing-masing ada perundangan sendiri. Kita nak cuba selaraskan supaya peniaga-peniaga kecil, pengusaha-pengusaha kita terutamanya mikro dan SME dapat mengeksport produk-produk mereka ke rantau ASEAN. Berdasarkan Private Intent Data, kira-kira 50 juta PKS menggunakan Facebook untuk mencari pelanggan. Baik, sedikit perkembangan sukan menjelang perlawanan antarabangsa Tier 1 pada Rabu dan Sabtu ini. Penyerang Harimau Malaya, Safawi Rashid bertekad menampilkan persembahan terbaik sekiranya mendapat kepercayaan pengendali Kim Pan-gon. Beliau yang sebelum ini berjaya menjaringkan 2 gol dalam 2 aksi persahabatan terakhir skuad kemasaan turut akui tidak timbul masalah anda berlaku perubahan taktikal melibatkan posisinya dalam 2 aksi di Chengdu, China. Untuk position number 10, saya rasa tak ada masalah sebab saya pun dah lama. Sometimes Johor pun kadang-kadang letak saya number 10. So bagi saya tak ada masalah sebab kiri kanan pun saya boleh main. So this area saya rasa saya standby lah mana-mana position yang head coach suruh main. Skuad Harimau Malaya akan bertemu Syria pada Rabu ini sebelum menentang China 3 hari kemudian. Baik, ini pula sukan berbasikal. Pelumba Terengganu Polygon Cycling Team Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif muncul memenang peringkat pertama perlumbaan Tua Gatih di Tranong. Beliau menamatkan aksi sejauh 151 km dari Marang ke Kemaman itu dengan catatan masa 3 jam 46 minit. Selain muncul pemenang, Aiman turut berjaya meraih 3 jersey utama iaitu jersey biru selaku pendahulu pelumba, jersey hijau dan jersey polkadot. Dalam perlumbaan ini memang sangat atas, hanya kuat dengan lalu orang pun bergaduh, jadi dengan saingan pun yang sangat-sangat mencabar. Jadi pasal awal tadi pun banyak attacking, jadi alhamdulillah kita dapat buat yang terbaik untuk ini. Perlumbaan bersambung hari ini dengan peringkat kedua bermula di Kuala Nerus dan berakhir di Dungun sejauh 157.3 kilometer. Berita pagi berakhir di sini. Saya Nur Zamri, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.